Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan bagi subjek MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban yang dikendalikan oleh pensyarah Tuan Suhaimi bin Ismail. Kumpulan saya telah mendapat soalan dan ditugaskan untuk membentang bagi soalan 10, iaitu keunikan adat istiadat Kesultanan Melayu di Malaysia. Paparan di atas menunjukkan antara isi-isi kandungan yang bakal ahli kumpulan saya bentangkan. Paparan di atas menunjukkan seramai 5 orang ahli kumpulan termasuk saya yang akan mengulas tentang soalan 10. Selamat sejahtera kepada Tuan Muhammad Suhaimi. Hari ini kami membentangkan tentang tajuk keunikan adat istiadat Kesultanan Melayu di Malaysia. Nama saya adalah Ujaya Syangkiri, nombor metrik saya ialah 10DLS 21F2049. Definisi adat istiadat ialah peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun di dalam sebuah masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Istiadat pula membawa maksud peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu. Bentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Seterusnya ialah 3 contoh adat istiadat yang masih diamalkan. Nombor 1. Adat berkatan atau bersunat. Bagi bayi perempuan beberapa hari selepas lahir dikendalikan oleh bidan atau doktor. Lelaki 8 tahun hingga 13 tahun dikendalikan oleh tok mudir. Dilakukan secara beramai-ramai. Proses tradisional. Nombor 2. Selepas bersalin, bayi mestilah diazankan dan dikamatkan oleh bapa atau datuk. Untuk bayi lelaki mestilah diazankan terlebih dahulu. Untuk bayi perempuan mestilah dikamatkan terlebih dahulu. Nombor 3. Adat perkahwinan. Merisik atau meminang. Bertunang. Majlis perkahwinan. Nombor 1. Merisik. Mengenali keluarga pihak perempuan. Mengenali pasti gadis diidamkan sudah berpunya atau belum. Tujuan rasmi, ya atau tidak. Menetapkan tarikh pertunangan. Nombor 2. Bertunang. Wakil saudara pihak lelaki, kenduri di pihak perempuan. Hantaran. Tepa siri atau siri junjung. Sebentuk cincin, bunga rampai, buah-buahan dan sepersalinan baju. Nombor 3. Majlis perkahwinan. Akad nikah. Dikenali sebagai hari bersandung. Kemuncak majlis iaitu makan berada sebagai tanda raja sehari. Menyiapkan persiapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norma Safaris binti Muhammad Fazli bernombor metrik 10DLS 21F2004. Pada pembentangan hari ini, saya akan mengongsikan tentang adat istiadat Pertabalan Sultan Selangor. Tahukah anda tentang adat istiadat Pertabalan Sultan Selangor? Mari kita huraikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj telah dimangsarkan sebagai Sultan Selangor yang ke-9 pada 22 November 2001 bersamaan dengan 6 Ramadan tahun 1422 Hijrah. Pemasyuran baginda adalah berikutan kemangkatan Paduka Ayah dan Baginda Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj pada 21 November 2001. Baginda kemudiannya ditabal dan dimahkotakan dengan penuh adat istiadat pada 8 Mac 2003 di Balairwan Seri Istana Alam Shah, Kelang. Tengku Idris Shah kini bergelar Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarifuddin Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Istiadat pemasyuran diraja turut dihadiri iaitu Tengku Panglima Diraja Selangor selaku Ketua Istiadat Diraja. Selain itu terdapat sedikit perkongsian tentang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Baginda adalah seorang insan yang peka di dalam perkembangan semasa. Baginda selalu memberi idea yang bernas di dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Di dalam bidang agama pula, baginda sering bertitah di masjid-masjid menasihatkan rakyat jelata agar benar-benar mengikut ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Baginda adalah seorang raja yang berjiwa rakyat serta menitik beratkan kemajuan rakyat. Baginda dalam semua bidang termasuklah ekonomi, sosial dan alam sekitar. Sekian, itu saja dari saya tentang
adat istiadat Sultan Selangor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahida, nombor matrik 10 DLS 21F2043. Saya ingin mengupas tentang soalan C, iaitu berikan satu contoh adat istiadat yang masih diamalkan oleh negeri Kedah. Adat istiadat yang masih diamalkan oleh Sultan Kedah ialah adat istiadat pertabalan diraja. Berlaku pertabalan Sultan Kedah yang ke-9 pada 22 Oktober 2018. Keberangkatan Sultan membawa masuk mengikut adat istiadat yang telah digunakan pada 59 tahun dahulu. Keberangkatan masuk Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah membawa masuk cogan alam, cakma, cogan agama, pedang dan lembu. Alat kebesaran diraja yang telah saya nyatakan tadi, rakan-rakan boleh melihat di slide yang saya paparkan di atas. Pada hari pertabalan Sultan Salihuddin, baginda mengenakan busana rasmi ialah memakai tengkolok baharu disebut sebagai Seri Mahkota. Pembuat tengkolok ini telah mendapat ilham kerana telah pergi ke satu tempat iaitu Gunung Jerai yang terletak di Kedah. Beliau menetap di sana selama 5 hari. Beliau merasakan Seri Mahkota bermaksud kekuatan dan penaik seri. Adat istiadat pertabalan diraja masih dikekalkan oleh negeri Kedah sehingga masa kini. Seterusnya, saya serahkan soalan berikutnya kepada rakan kumpulan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farisha Akilah, nombor kad matrik 10 DLS 21F2006. Hari ini saya ingin membentangkan tentang faktor-faktor adat istiadat Kesultanan Melayu yang perlu dikekalkan beserta contoh. Faktor-faktor adat istiadat Kesultanan Melayu terbahagi kepada 3, iaitu istiadat perkahwinan, adat keputeraan dan istiadat pemakaman. Faktor yang pertama ialah istiadat perkahwinan. Istiadat perkahwinan terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah bertunang. Maksud bertunang ialah seorang itu telah terikat janji dengan orang lain dengan maksud untuk bernikah bersama. Yang kedua ialah khatam Al-Quran. Pada zaman Kesultanan Melayu, khatam Al-Quran penting kerana ia melambangkan seseorang itu kuat agama ataupun tidak. Ia menjadikan perkahwinan itu tenang dan diberkati hingga ke anak cucu. Faktor yang ketiga pula ialah bersiram atas panca bersada, bermaksud mandi di atas tempat khas yang telah disediakan untuk pengantin. Yang keempat, pernikahan. Pernikahan bermaksud satu ikatan yang sah yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Yang kelima ialah santap beradab yang berbawa maksud adab dan tata cara makan secara beradab di suatu majlis. Santap beradab bukan sahaja diamalkan di majlis perkahwinan, malah majlis berkaitan kesultanan juga diamalkan. Contohnya, makan dengan perlahan dan lepas makan barulah minum air. Faktor yang kedua ialah adat keputeraan. Adat keputeraan terbahagi kepada 2. Yang pertama, bayi diperdengarkan azan selepas dilahirkan. Adat istiadat ini dikekalkan sehinggalah ke hari ini. Yang kedua, bersyukur apabila putera dan puteri berusia 7 hari selepas dilahirkan. Ia disunatkan untuk menamakan bayi tersebut dan melakukan kenduri akikah. Adat ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang afdal untuk kita amalkan. Faktor yang ketiga pula ialah adat pemakaman. Yang pertama, tempoh berkabung bergantung pada pihak istana. Tempoh berkabungan suatu jangka masa bagi kerabat diraja dan rakyat jelata menghormati kemangkatan sultan dan menghadkan aktiviti dan kegiatan-kegiatan yang tak sepatutnya dilakukan. Selepas cara pemakaman, kenduri arwah diadakan selama 3 hari yang telah ditetapkan selama 3 hari berturut-turut dan diikuti hari-hari yang ditetapkan. Majlis ini, masjid dan surau seluruh negeri tersebut akan mengadakan tahlil dan bacaan Al-Quran bagi memperingati sultan yang telah mangkat itu. Kesimpulannya, warisan budaya Melayu yang sangat bernilai ini perlulah kita kekalkan. Ia menjadi lambang kedudukan yang istimewa golongan diraja dan institusi Kesultanan Melayu. Sekian daripada saya, faktor-faktor Kesultanan Melayu beserta contoh. Terima kasih. Secara keseluruhannya, apa yang dapat saya simpulkan dari isi-isi maupun idea yang telah rakan-rakan saya sampaikan dalam topik perbincangan kami yang bertajuk Keunikan Adat Istiadat Kesultanan Melayu di Malaysia. Jelaslah di sini ia menunjukkan bahawa adat
merupakan sebagai satu konsep seperti yang difahami oleh orang Melayu yang amat umum dan luas, maknanya serta pembahagian maupun pengkategoriannya. Apa jua yang diatur dan disusun oleh orang Melayu, ia digolongkan sebagai adat. Walaupun secara generiknya, adat hanyalah bermaksud budaya pada masa kini. Bahkan, konsep adat pada masa kini pula ia dipersempitkan kepada adat istiadat sahaja, atau di dalam hal-hal tertentu, konsep adat istiadat juga bermakna protokol. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan suatu struktur yang terpenting di dalam hubungan sosial Melayu dan ia juga dapat mengukuhkan kepribadian antara budaya dan masyarakat. Oleh itu, adat ialah kehalusan perlakuan yang ditata atau ditempa melalui proses sosialisasi dan inkulturasi yang telah ditata dan ditempa oleh para pemimpin adat untuk melahirkan manusia adat yang bermoral, berakhlak dan beretika. Akhir kalam daripada saya untuk penutup rumusan pada video pembentangan kumpulan saya untuk saat ini ialah saya ingin menyampaikan pepatah Melayu yang mengatakan bahawa rosak kelapa jika salah kukur, rosak manusia jika salah diatur. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.